Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan sama-sama menerokai satu firman Tuhan dalam Matius bab 20 ayat 20 sampai ke 28 dengan satu tema permintaan seorang ibu. Mari kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu meminta supaya Roh Kudus boleh membimbing kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Saudara-saudari, untuk menterokai firman ini adalah penting kita baca daripada teks sendiri, iaitu dalam Matius bab 20 ayat 20 sampai ke 28. Kemudian ibu anak-anak Jebus datang kepada Yesus bersama dengan anak-anaknya. Ia beruntut di hadapannya dan memohon sesuatu kepadanya. Apa yang kau inginkan? Tanya Yesus kepadanya, jawabnya, belilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kerap di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkanlah kamu meminum cawan yang harus ku minum. Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi har duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak melekannya. Itu akan dibeli kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain marah kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahawa perintah-perintah bangsa-bangsa memerintah layaknya dengan tangan bersih dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dan keras atas mereka. Takkan demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kawan-kawan, saudara-saudara Kristus Yesus, tema-tema berulang untuk Matius kini kembali kepada tema yang biasa seperti ganjaran, status penderitaan pengabdian, kegagalan pemahaman para murid. Tentunya para murid sudah memahami apa itu kebesaran sejati dalam kerajaan. Tetapi tidak. Mereka gagal memahami bukan saja jalan Mesaya, tetapi juga sifat mengikut, kemuritan dan kepimpinan dalam kerajaan. Permohonan ibu Yakobus dan Yohanes berbeza dengan wanita Kanaan dan anak perempuannya. Rakyat pekemus-pekemus putra yang mencontohkan aspek-aspek yang penting dalam mengikut Kristus Yesus. Ibu Yakobus dan juga Yohanes, iaitu anak-anak Jebus, mendekati Yesus dengan satu permintaan. Wanita ini digambarkan sebagai pemohon yang rendah hati. Dia berlutut di hadapan Kristus dan hanya bercakap selepas dia mengajukan seorang kepadanya. Mungkin dia mengiktirafkan kuasa di Raja Yesus. Kemudian dalam Matius, dia adalah salah seorang pengikut wanita yang setia yang tinggal di salib. Cerita selali dengan Markus bab 10 ayat 34 sampai ke 45 tidak menyebutnya sama sekali. Mungkin Matius meletakkannya di situ untuk melindungi nama baik anak-anaknya supaya permintaan adalah kebimbangan naik seorang ibu yang penyayang. Lebih berkemungkinan cubaan mereka untuk mengelakkan rasa yang malu dengan menghantar ibu mereka untuk bertanya bagi mereka, secara ironinya mencirikan mereka secara negatif. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, permintaan yang tidak mudah. Permintaan beliau bukanlah mudah untuk mengizinkan anak-anaknya duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaannya. Ketika Mesias dan pengikutnya semakin mendekati Yerusalem, Yakobus dan Yohanes mencari tempat kehormatan dan kuasa. Mereka meramal mengaktifasikan bahawa Yesus akan menjadi Raja Israel. Mungkin dalam fikiran mereka ketibaan di kota suci akan mencetuskan peristiwa-peristiwa yang akan membawa kepada pemerintahan, kepada pemulihan takhta Raja Daud. Raja yang paling gemilang dalam sejarah Israel. Mereka ingin naik kedudukan berkuasa sebagai penasihat rabat Yesus yang dipercayai.
mungkin bahkan mendahului Petrus atau salah seorang yang lain. Mereka bertindak seolah-olah tidak mendengar kata-kata Yesus Kristus tentang nasib Mesias. Secara ironisnya, dalam penyalipan, pertobatan palsu, kanan dan kiri diduduki oleh perompak sementara Yakobus dan Yohanes yang tersembunyi. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, jawapan Yesus ditunjukkan kepada saudara-saudara. Ini adalah petunjuk yang kuat bahawa Yakobus dan Yohanes berada di sebalik permintaan ini. Mereka tidak memahami bersania dan implikasi permintaan mereka. Jadi Yesus Kristus bertanya kepada mereka satu soalan. Bolehkah kamu minum cawan yang akan aku minum? Mereka tidak memahami apakah implikasi permintaan mereka. Bolehkah kamu minum cawan yang akan aku minum? Digunakan dalam kitab suci untuk melambangkan perhakiman Tuhan, nasib seseorang, penderitaan dan kematian. Jadi saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita lihat bahasa tradisional Jawang ini. Di Getsemani, Yesus menggunakan bahasa tradisional Jawang ini untuk merujuk kepada penderitaan dan kematian yang akan datang. Dan kata lain, Yesus bertanya kepada mereka, jika mereka bersedia untuk menderita demi kerajaan. Saudara-saudara itu dengan yakin menegaskan bahawa mereka boleh meminum cawan ini. Tetapi ini juga bertukar menjadi ironi. Apabila tiba masanya, murid-murid yang lapar ini melalikan diri dan gagal meminum dari cawan seperti yang mereka janjikan dengan berani. Walau bagaimanapun mereka akan meminum cawan penderitaan mereka demi kerajaan tetapi kemudian dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, di mana walaupun jawapan mereka penuh dengan keyakinan, Yesus tidak dapat mengabulkan permintaan mereka. Tempat-tempat ini adalah untuk mereka yang telah disediakan oleh Bapaku. Selepas ajaran Yesus Kristus dalam bab 19 dan 20, mereka sepatutnya tahu bahawa tidak keistimewaan dalam kerajaan. Sebaliknya jalan untuk berkongsi kemuliaan adalah melalui penderitaan dan penafian diri. Mereka perlu mengikuti jalan Kristus, melalui penderitaan kepada pembenaran, dari keberhinaan kepada kemuliaan. Namun hanya Bapa yang di surga yang akan menentukan siapakah yang layak menerima ganjaran itu. Ini sekali lagi menekankan ketidaksesuaian seorang para murid dan menunjukkan perbezaan ladika antara visi kuasa dalam kerajaan manusia dan kerajaan Tuhan. Yesus Kristus mencabar andaian budaya yang telah lama tertanam dalam pengetahuan mengenai kepimpinan. Dorongan mereka yang tidak berhenti-henti untuk mendapatkan kehormatan dan kuasa mencerminkan bora yang diluruskan secara budaya. Untuk bangkit dari neraka miskin, menjadi bangsawan dalam kerajaan Tuhan. Mereka juga ingin memancak pelamik kuasa yang wujud di dunia kuno seperti pemerintah yang tidak di puncak dan hamba yang tidak berdaya dan tidak mempunyai hak yang di bahagian bawah. Yesus Kristus membalikkan pelamik itu. Tidak demikian dengan kamu. Model kepimpinan mereka bukanlah pemerintah bangsa-bangsa lain. Pelajaran terakhir mereka adalah dari kanak-kanak. Di sini ia adalah dari mereka yang berada di bawah. Pelayan dan hamba dalam sifat paradoks kerajaan surga yang bertentangan dengan kerajaan-kerajaan dunia. Kebesaran sejati ditemui bukan dalam kedudukan berkuasa, tapi dalam pengorbanan diri untuk melayani orang yang lain. Para pengikut dipanggil untuk menafikan tuntutan status kehormatan dan kuasa. Mereka perlu melundarkan diri kepada kedudukan yang tidak dihormati dan tidak berkuasa. Kepimpinan Kristian yang tulen datang daripada sikap melayani untuk menghayati corak kepimpinan radikal yang baru ini. 12 Rasul perlu mengikut teladan Kristus Yesus. Yesus mempersonifikasikan penafian diri yang berkorban demi orang lain. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberi nyawanya sebagai tebusan bagi orang ramai. Anak manusia tidak datang untuk memerintah tetapi untuk menjalankan kuasa dalam peranan kepada orang lain, melalui membeli makan kepada yang lapar, menyemburkan yang sakit, membebaskan takwanan dari perunggung keselasukan, melanggu yang tersisih, mengistiharkan pengampunan dosa dan sebagainya. Di sini farasa anak manusia memperoleh dimensi yang baru, yang lain. Ia bukan saja dikaitkan dengan imej kemuliaan surgawi atau penderitaan masa depan, tetapi juga dengan misi Tuhan
melayani orang lain, dikaitkan dengan imej kemuliaan surgawi, dikaitkan dengan penderitaan masa yang depan, melayani orang lain melalui pelbagai tindakan belas kasihan. Walau bagaimanapun perawa mencanakan bahawa bahasa anak manusia berdasarkan Daniel bab 7 ayat 13 menuju kepada Yesus Kudus dan juga para pengikutnya. Oleh itu, kerana ini membayangkan pernyataan kolektif dalam pernyataan penebusan dan misi Tuhan yang membawa keselamatan kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, sekalian marilah kita untuk meneruskan penderokaan dalam firman ini. Puncak motif pengabadian adalah pengorbanan tertinggi membelikan nyawa sebagai tebusan untuk ramai orang. Yotor Antiporo. Frasa ini tidak mempunyai persamaan dalam kitab suci yang lain. Penggunaan tembusan dalam perjanjian lama, dua cara penggunaan secara harfiah harga kebebasan hamba. Pentebus semula benang yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Puncak positif. Puncak motif pengadilan datang dalam tindakan perkomunan yang tertinggi. Membeli yawan sebagai pentebusan untuk ramai orang. Litro antiporo. Makna fraksa ini tidak jelas di sini dan tidak mempunyai persamaan dalam kitab suci yang lain. Perjanjian lama menggunakan perkataan tebusan dalam dua cara. Untuk perbincangan yang lebih terpelincir secara hafil yang bermaksud dengan kewangan untuk kebebaskan seseorang hamba atau mentebus semula benda-benda yang telah dipersembahkan kepada Tuhan dalam perjanjian lama. Tembusan dan pembebasan. Makna metafora tembusan dalam perketian menafora, perkataan ini mentandakan pembebasan dan penyelamatan orang dali, pentintasan, bungsu-bungsu kejahatan, dan lain-lain, contohnya mazmu dan idimaya. Dengan demikian, kematian Yesus Kristus adalah satu tindakan pelayanan yang membawa pembebasan kepada orang yang lain. Para murid mengikuti teladan anak manusia harus bersedia, bukan hanya menjadi hamba kepada orang lain yang lain, tetapi juga membeli nyawa kepada mereka. Jadi saudara-saudari dalam Kristus Yesus, latar belakang Isaiah, Matius telah menggunakan dan mentaksirkan lagi hamba yang menderita dari kitab Isaiah bab 50 ayat 10 sampai ke 12. Dalam Isaiah, hamba yang benar memberikan nyawanya sebagai persembahan penebusan yang boleh membawa pemulihan umat kudus Allah membenarkan banyak orang. Jadi saudara-saudari kita di sini ada satu orang akan menderita, iaitu hamba yang menderita. Banyak orang mendapat manfaat melalui penderitaan hamba itu. Ini tidak bermaksud banyak sama dengan semua dan juga bukan kematian vekulus dengan beberapa orang pilihan dalam fikiran. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita sama-sama kita lihat tentang latar belakang Isaiah sesuai dengan latar belakang Isaiah ini sesuai dengan misi Matius tentang Yesus yang membawa pentebusan dan membawa perjanjian melalui pengorbanan hidupnya dengan kepentingan banyak orang. Ini adalah tindakan penyelamatan yang dengannya Allah mentegakkan umat yang baru. Kamu melihat teologi pentebusan yang berkembang dan khususnya pentebusan terbatas atau pentebusan pergantian. Dalam ayat ini atau ayat-ayat Matius lainnya akan menjadi anakronistik. Mungkin perteganannya bukan pada sifat kematian itu sendiri, tetapi pada kareta ratika pelayanan yang memuncak dan membeli hidupnya sendiri untuk manfaat keselamatan orang yang lain. Murid-murid salah faham tentang sifat kepimpinan dalam kerajaan. Mereka mengejar kedudukan yang dihormati dan berkuasa. Mereka bertindak mengikut nilai-nilai muda dan sifat-sifat lelaki pada zaman mereka dengan mengejar kedudukan yang dihormati dan berkuasa. Yesus menghadapi mereka dengan paradigma yang bertentangan dengan budaya yang mententang tanggapan mereka yang tentang authority. Jadi saudara-saudari, Yesus adalah contoh utama dalam perkhidmatan yang tidak mempentingkan diri dan berkorban untuk orang lain. Mesej tentang sikap melayani dan penafian diri yang radikal dalam demi Kristus dan orang lain adalah mencabar bagi pembaca moden jika diambil serius. Adalah sukar untuk merangkumi ajaran dan tuntutan Yesus dalam semua budaya yang menggalakkan promosi diri, membuncam ketenaran, menghargai pemenang, memandang rendah kepada yang gagal.
yang kala dan umumnya beroperasi dalam paradigma kehormatan dan baru. Ini bertentangan dengan kecenderungan manusia untuk mendominasi orang lain, simbol perasingan kita antara satu sama lain daripada Kristus. Bagaimana pemimpin gereja hal ini menyatakan keseluruhan dengan Kristus dalam perlayanan mereka? Apakah maksudnya untuk mengikuti teladannya dan menghadapi budaya di mana saja kita gagal? Bagaimana kita menghadapi nilai-nilai kerajaan yang terbalik dan terbalik dalam komuniti iman kontemporari? Soalan-soalan ini tidak akan menghilang dan harus sentiasa berada di barisan hadapan pemeriksaan dari komuniti dan peribadi kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi saudara-saudari, ada sangat penting kehidupan berlawanan budaya yang ada sekarang, di mana kita perlu belajar untuk pengabdian. Dalam masyarakat yang memuji pencapaian dan memuji kejayaan, kita dipanggil untuk menghati pengabdian. Dalam masyarakat memuji wang, kita perlu mengamalkan pembelian berkorban dan bergantung kepada Tuhan. Dalam masyarakat yang menghargai individualisme, kita harus mewujudkan komuniti beriman yang sihat. Dalam masyarakat yang menggalakkan consumerism, kita perlu mengamalkan kesedaran dan menjaga orang lain. Dalam masyarakat yang lalu fokus kepada kesejahteraan diri, kita dipanggil untuk membuka mata terhadap penderitaan di dunia dan berkongsi kesakitan orang lain. Sebagai umat Tuhan yang kudus pada hal ini, kita dipanggil untuk saling melayani dan hidup bersama sebagai komuniti yang melayani dan menghargai satu sama lain. Saling menggalakkan. Kita saling menggalakkan dan komiti beriman. Kita mengiktiraf pakat dan kurnia setiap ahli komiti. Kita harus berusaha untuk melintasi sebadan budaya dalam komiti kita. Kita saling bantu-membantu menghayati panggilan individu dan komiti dalam dunia ini. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, inilah tentang gandungan kita sama-sama menduduki untuk pagi. Mari kita datang untuk berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ingin memberi perhatian yang jujur kepada Tuhan. Ampunlah dosa kami dan pimpinlah dalam hati, dalam hal ini dan hal seterusnya. Kami dapat memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan yang penuh dengan nilai surgawi, tetapi bukan duniawi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan juga sekeluarga, dan kita jumpa lagi.